Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu ASEAN. Selamat datang ke Kota Bangkok. Wawancara khas Majlis Belia Malaysia dengan topiknya Belia Pemacu Komuniti ASEAN. Saya Syazmi Ashraf Rahim, moderator anda pada hari ini. Bersama saya 3 orang panel yang disegani yang orang kata bakal memimpin negara. Tokoh-tokoh pemimpin belia di Malaysia. Saya memperkenalkan panel yang pertama. Saudara Muhammad Syirhan Nizam Abdul Aziz, Esko Majlis Belia Malaysia, ikon dan tokoh belia Negeri Selangor 2014. Selamat datang, Bang. Mantap. Panel kedua, Saudara Hasanul Amir bin Abdul Halim, Esko Majlis Belia Malaysia, Esko Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, ikon belia Bumi Putera Pulau Pinang 2014. Selamat datang, Bang. Sempoi. Saudara Manzri Haji Nasib, selaku ikon kita, selaku panel kita yang ketiga, Presiden Majlis Belia Johor, tokoh belia negara dan ASEAN 2013. Selamat datang, Bang. Ngam. Hari ini kita akan memperbincangkan topik iaitu belia pemacu komuniti ASEAN. Seperti mana yang kita tahu, ASEAN tertubuhnya di Kota Bangkok. Itu kesinambungan kita hari ini. Ya, Di betul. Kota Bangkok 48 tahun yang lalu. Ketika itu, tersiap saya Tun Razak. Tun Razak yang orang kata initiate lah benda ni. Okey. Jadi kita jangan buang masa, kita santai hari ini, kita relax. Soalan pertama saya ajukan kepada saudara Syirhan. Masa ASEAN Summit, TPM ada berucap dalam ucapan dia, saya quote sedikit ya. Kami mahu melihat ASEAN 35 tahun daripada sekarang untuk membangun sebagai sebuah kuasa ekonomi serta politik. Ucapan daripada Datuk Seri Azad Hamidi pada sidang kemuncak pemimpin muda ASEAN di PWTC tempoh hari. Ketepikan soal politik, saya nak tanya, mampukah ASEAN membangun sebagai sebuah kuasa ekonomi dalam masa 35 tahun seperti yang digariskan, yang dihasratkan oleh TPM Malaysia, Datuk Seri Azad Hamidi? Sebelum kita masuk kepada apa yang saudara moderator sampaikan tadi tu, kita boleh kita nak tahu dulu ASEAN itu apalah, supaya kita memahami sejarah. ASEAN itu adalah satu kesatuan negara-negara Asia Tenggara, yang di dalamnya ada 10 buah negara, termasuklah Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Singapura, Indonesia, Brunei. Maksudnya di dalam Asia Tenggara Sebuah kita ada 10. Ya, betul. Jadi bila dikatakan apa yang digariskan oleh TPM baru-baru ni pada sidang AYLS Ya. dimaklumkan tadi, mampukah ASEAN ini pada 35 tahun yang akan datang menjadi Kuasa ekonomi. Sebab Maaf saya mencelah, sebab apa yang divisionerikan oleh TPM adalah kita akan berada di tempat keempat terbesar dunia selepas Amerika, selepas Jepun dan selepas China. Okey. Jadi macam mana, bang? Apa pandangan abang? seperti kita dapat lihat sekarang ni, bagusnya adanya bilanya wujudnya ASEAN ini sebenarnya salah satu kita boleh jadikan salah satu tanda ataupun sukatan pada negara lain untuk mereka bergerak ataupun bersaing sama sendiri. Mereka boleh sama-sama mengintai peluang-peluang yang ada dalam setiap negara. Dan ini adalah salah satu benda yang boleh panggilkan persaingan sihat. Dan ia menggalakkan setiap negara dalam ASEAN ini, 10 negara ASEAN ini, mereka akan mengadakan satu dipanggil perbandingan yang sihat untuk mereka terus maju dan 35 tahun. Kalau tanya pada saya secara peribadinya, saya boleh katakan mampu. ASEAN ini mampu untuk menjadi satu gegasi lah, satu badan ataupun satu di peringkat ASEAN ini kita mampu untuk sahut untuk jadi yang terbaik lah peringkat ASEAN dari segi ekonomi. Selain itu juga kita dapat tahu dengan negara yang berada di dalam komuniti ASEAN ini dari segi ekonominya baik, dari segi pengeluaran ekspornya, contoh di Indonesia, di Thailand sendiri, berasnya, Malaysia sendiri, dan kita dapat lihat juga sekarang ini
bilanya ada penglibatan begini, bila ada yang libat maksudnya negara ASEAN ini, kita juga dari segi hubungan baik yang kita wujudkan sekarang ini, dia boleh networkingnya dari segi perdagangan antara satu negara ke satu negara lebih baik. Sebabnya kita sekarang ini bila adanya perjanjian ASEAN ini, dia bukan saja dari segi ekonomi, malahan dari segi pelbagai bidang juga kita boleh kaitkan. Dari segi contohnya kita dapat lihat sekarang ini, pembangunan belia itu sendiri juga amat baik. Sekarang bila adanya hubungan G2G ataupun government to government ini, dia tambah lebih baik sekarang kita dapat lihat. Okey, tadi kita kupas pasal dari segi ekonomi. Kita sendiri tahu digariskan 4 orang kata foundation lah, 4 teras yang orang kata dilihat untuk memajukan belia. Okey, untuk memajukan komuniti, iaitu kepimpinan, sukarelawan, keusahawanan, pekerjaan dan juga pelajaran. Kita nampak vision 35 tahun tu kita cuba capai. Kita mampu. Tetapi setiap satu benda tu mesti ada halangan, mesti ada cabaran. Jadi saya nak bertanya kepada Abang Man. Cabaran yang Malaysia akan hadapi dalam mengutuhkan 4 yang utama yang kita sebut tadi. Sebelum saya nak jawab tu, saya nak respon sikit Encik An tadi. 3 keyakinan saya bahawa ASEAN boleh jadi gergasi ekonomi dunia ni adalah, pertamanya sumber. Banyak dunia ni dah tak ada sources daripada segi pertanian, dan kita tahu dalam tempoh 35 tahun isu makanan ni adalah isu yang terberat lah. Betul. Dan kalau kita tengok daripada food security pun, makanan ni boleh jadi perang. Jadi ASEAN boleh jadi gergasi ekonomi dengan sumber yang kita ada, which is tanah lah. Keduanya, maksudnya ASEAN akan menjadi pengeluar mungkin gedung makanan dunia. Kalau kita serius, komuniti ASEAN serius, kita boleh menguasai perkara yang berkenaan. Yang keduanya, keyakinan saya itu bersandarkan kepada jumlah 600 juta yang disebut oleh moderator tadi itu. Kalau 35 tahun lagi mungkin dah mencecah 1 bilion rakyat di ASEAN ni. Dan dalam tempoh 35 tahun tu, kalau kita tengok balik kepada sejarah China dan juga India yang sekarang ni menjadi kuasa ekonomi lah, yang Amerika pun jadi macam selut juga pada dua negara ni. Saya rasa kalau kita as kejiranan yang mantap, ASEAN ni memang boleh pergi lebih jauh lah. Yang ketiganya adalah keyakinan saya itu berdasarkan kepada bahawa kita boleh jadi ekonomi ni kepada sumber tenaga manusia, buruh kita. Dengan pembangunan pendidikan, yang itu saya akan respon pada soalan moderator tadi, dengan sumber pendidikan, kemudian kemajuan daripada segi pemikiran, ASEAN adalah tempat terbaik untuk pelaburan pada jangka masa yang panjang. Betul. So kepada soalan moderator tu, saya kira belia di ASEAN ni memang mendepani isu-isu yang disebut tadi itulah. Dia ada 4 isu tadi tu, dan saya menarik kepada pendidikan dan pekerjaan lah, perkembangan kerjaya. Di ASEAN ni kalau kita lihat kepada cita-cita pemimpin-pemimpin ASEAN, dan saya sebut tadi tentang pembangunan sumber utama paling penting nak dibangunkan adalah sumber tenaga manusia. Which is belia sekarang lah. Kalau kita sebut 35 tahun, kami semua dah tak belia dah. Tetapi kalau kita boleh sebut daripada sekarang, kita berusaha ke arah menyediakan tenaga pekerjaan, maksudnya pendidikan untuk suit kepada kerja itu, saya kira memang kita boleh mendapat lebih jauh. Dan daripada segi keusahawanan, saya lihat kalau di Malaysia pun kita ada lebih kurang 3 juta, kita kena membudayakan koperasi. Bayangkan kalau daripada disebut tadi, daripada 60% daripada 600 juta penduduk ASEAN ni adalah belia. Kalau kita collect seorang $1 pun, kita dah ada lebih kurang 360 juta US dollar. Kalau kita collect $1 satu hari, semua belia ASEAN ni, jadi secara matematiknya lah, yang ideal kita dah ada 360 juta US dollar sehari. Kita bayangkan kalau sebulan, kita bayangkan kalau setahun. Dan saya yakin untuk daripada segi keusahawanan ni, kalau koperasi belia ASEAN mungkin boleh dibina, dicetuskan, kita boleh raise fund yang banyak. Dan suka saya nak bercerita di sini pengalaman saya dalam COSC, Majlis Belia Malaysia. Belia Malaysia ni memang anchor kepada bukan sahaja belia di ASEAN ataupun Asia, tetapi juga di peringkat dunia. Betul. Presiden daripada Melaka, which is Datuk Idris Harun kita. AYC kita akan go to sekarang ni kita pegang presiden. CAYC memang Madam Sri Sak daripada Bangkok. Tetapi Secretary General Saudara Zaidi kita, Timbalan Presiden MBM, dah lebih daripada 3-4 penggal kita pegang CAYC ni. So maksudnya daripada segi perkembangan ataupun pemberdayaan ataupun merekayasa, memperkayakan lagi gerakan belia ASEAN ni, memang kita anchor.
Dan yang terkini ni Commonwealth. Kita baru dapat CYC. right untuk sebagai presiden belia Commonwealth. So saya lihat Malaysia ni memang daripada segi tradisi, budaya, pergerakan belia ni, kita mampu menggerakkan belia ASEAN. Okey bang, kita berehat dulu. Oh, topik kita makin seronok ni pasal ASEAN ni. Okey, kita berehat sebentar, kita pakai kopi sekejap, kita relax dulu. Kita sambung selepas ini. MIB adalah pelan jangka panjang untuk memastikan Majlis Belia Malaysia terus relevan. MBM telah menganjurkan pelbagai program, terutamanya kerjasama dengan kerajaan dalam kita hendak mewujudkan satu perkumpulan belia. Antara program-program yang dah kita buat adalah antaranya Perhimpunan Hari Belia Negara, Sempena Hari Belia. Antara program yang saya rasa cukup signifikan dan paling penting adalah Majlis Bimbingan Belia Negara. Inilah realiti program Majlis Belia Malaysia yang sebenarnya membawa suara anak muda, isu anak muda supaya ianya dapat diselesaikan. Antara usaha dan program dalam merelevankan Majlis Belia Malaysia dengan golongan muda dan orang-orang muda di Malaysia ini adalah Satu Belia Satu Kemahiran, YCare, Koperasi Belia dan pelbagai lagi. Tapi yang paling utama dalam kita menghadapi pemurnian Data Belia Negara ini, kita memberi fokus kepada mewujudkan kepimpinan pelapis dalam program MIB 300. Kita hendak mewujudkan pemimpin-pemimpin yang boleh mewarisi pertubuhan-pertubuhan belia kita. Dan juga kita memberi fokus juga di samping itu di bawah digital platform yang kita wujudkan. Digital platform ini penting supaya kita dapat dekati dan menyantuni semua orang-orang muda, terutamanya dalam platform digital yang begitu hebat dipergunakan oleh anak muda. Yang paling dekat dengan hati saya adalah gerakan Belia Prihatin, yang mana kita dapat menggarap semua golongan muda tanpa mengira latar belakang, agama, pendidikan dan sebagainya untuk sama-sama menyumbang kembali pada masyarakat. Dan saya yakin perkara ini sebenarnya dapat mendekatkan lagi golongan muda dengan Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya. Bro? Ya. Sebenarnya dalam kita membentuk serta mencorak sebarang tindakan serta keputusan MBM, kita memberi fokus kepada 5 nilai teras utama. 5 nilai teras ini, yang pertama adalah perlembagaan negara. Kenapa perlembagaan negara? Sebab kita mahu semua golongan muda faham apakah itu perlembagaan negara. Seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan MBM sendiri. Sebab kita nakkan setiap gerakan kita adalah menjadi tonggak supaya golongan muda ini faham peranan, faham hak yang ada sebagai rakyat Malaysia. Jadi tidaklah kita sebagai rakyat Malaysia mengabaikan hak kita. Nilai teras kedua adalah kepimpinan. Dalam memastikan kelangsungan sesuatu institusi seperti Majlis Belia Malaysia atau negara kita Malaysia, kita perlu ada pemimpin pelapis yang boleh kita harapkan untuk memastikan institusi kita ini terus bergerak dengan berkesan. Jadi Majlis Belia Malaysia memberi fokus untuk melatih pemimpin pewaris untuk mewarisi kepimpinan ini. Nilai teras ketiga adalah kerja berkumpulan dan kesepakatan. Dalam kita hendak memastikan setiap objektif kita itu tercapai, kita perlu bersifat kesepakatan itu sendiri. Kita kena tahu bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan. Yang bak kata orang tua, yang bijak kita mahukan ilmu, yang alim kita mahukan doanya, yang pekak memakan berdil. Ini menunjukkan setiap daripada golongan muda perlu menyumbangkan apa sahaja sumber yang mereka ada. Nilai teras yang keempat adalah menghormati kepelbagaian. Terutama dalam konteks negara kita Malaysia, kita mempunyai kepelbagaian etnik. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan sebagainya. Jika kita boleh menghormati sensitiviti rakan-rakan kita, barulah kita dapat mencapai sebuah negara bangsa yang benar-benar bersatu. Nilai teras yang kelima adalah pendekatan kreatif dan bersuara. Dalam kita hendak merelevankan Majlis Belia Malaysia, kita perlu sentiasa kreatif dan perlu bertindak secara reaktif dan responsif terhadap kehendak dan belia masa kini. Barulah kita
Majlis Belia Malaysia atau apa-apa institusi boleh terus mendekati belia, boleh terus membawa suara belia secara holistik. Ini adalah formula yang terbaik untuk kita terus menjadi relevan terhadap orang muda. Untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, Majlis Belia Malaysia telah menggariskan 6 strategi utama. Hasil dan pendanaan, peruntukan sumber, penaja dan ahli, penerima produk dan perkhidmatan, pengurusan organisasi, pembangunan staf dan pekerja belia. Sukarelawan adalah asas kepada gerakan. Maka Majlis Belia Malaysia telah menyediakan platform Sahabat MBM untuk golongan muda menyumbang kembali kepada negara. Majlis Belia Malaysia merupakan institusi terancang yang bukan sahaja menyampaikan perkhidmatan dan mengadakan program, malah turut menguruskan kaki tangan sekretariat, menyelia pentadbiran dan memastikan kelangsungan aliran tunai. Bagi tujuan advokasi untuk organisasi dan isu belia, Majlis Belia Malaysia mengambil pendekatan dengan menganjurkan perbincangan meja bulat, dialog, perhimpunan aman, serahan memorandum dan mengeluarkan kenyataan media. Sebagai badan induk pertubuhan belia di negara, peranan MBM sangat penting dalam usaha pembangunan belia di negara ini. Inilah wadah untuk kita menyatakan pandangan, hasrat dan luahan hati golongan belia kepada pucuk pimpinan negara. Inilah intipati MIB, satu usaha MBM terhadap perubahan persekitaran zaman dan demografi belia. Kita harus responsif terhadap perubahan ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. MIB adalah satu gerakan yang telah kita bina secara bersama demi kelangsungan MBM anak bangsa dan negara. Inilah wawasan kami. Kami bersama MBM. Assalamualaikum, selamat kembali ke wawancara khas Belia Pemacu Komuniti ASEAN dibawakan oleh Majlis Belia Malaysia, direkod ataupun dilakukan di Kota Raya Bangkok. Tadi kita cakap nak pergi minum kopi kan, tapi ada air putih je, boleh lah. Boleh. Setakat dah membasah tekak. Okey, tadi kita dah, orang kata kita dah berbincang pasal ASEAN, pasal belia kita, kehebatan belia kita dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya kepada Abang Amir, dengan kekuatan belia kita seramai 60% daripada 600 juta, bukan sikit ni, banyak ni bang, rakyat di ASEAN, mampukah belia di negara kita ini terutamanya untuk berdaya saing dalam membangunkan negara kita? Sebab kita tahu indeks belia Malaysia yang dilakukan baru-baru ini, kita dapati indeks belia kita tidak memuaskan dalam sosialisasi politik serta kesejahteraan ekonomi, di mana ianya masih diparas tidak memuaskan. Jadi apa yang Abang Amir boleh katakan pasal topik ini? Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada apa yang saudara Manzri katakan tadi, bahawa kita ni adalah anchor kepada pembangunan belia di peringkat nasional, di peringkat ASEAN, Asia dan di peringkat dunia sendiri. Kita menjadi presiden di hampir kesemua, dan yang terbaru adalah Commonwealth. Dari segi indeks belia Malaysia yang dikatakan sosialisasi politik dan Kesejahteraan ekonomi berada di tahap 42%, memang kurang memuaskan. Dan dari saya ingin sentuh bab sosialisasi politik dulu. Mungkin ahli politik di Malaysia ada setengah yang memainkan politik yang tidak sihat, menyemai kebencian kepada sesuatu pihak yang menyebabkan belia agak mudah terikut dengan keadaan politik yang begitu. Suka saya quote dalam buku Principle of Political Science yang ditulis oleh A.C. Kapoor di dalam bab pertama, ayat yang pertama, iaitu man is a political animal. Maknanya manusia ni adalah haiwan politik apabila kita menyemai politik kebencian dan politik yang tidak sihat kepada negara. Ini semua mampu diatasi sekiranya belia Malaysia dan semua pemegang taruh menjalankan advokasi
dan memberi penerangan yang sewajarnya bagaimana untuk berpolitik secara sihat dan agar belia Malaysia akan lebih matang dalam memahami politik sesebuah negara dan memacu ASEAN ke tahap yang lebih baik. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kesejahteraan ekonomi. Kalau kita dapat lihat pendapatan isi rumah bulanan purata Malaysia pada tahun 2014 adalah sebanyak RM6,141 untuk setiap isi rumah. Dan kalau kita lihat sebenarnya, realitinya, belia pada hari ini hampir 70% tidak sampai RM6,141. Itu realiti. Dengan keadaan RM3,500 adalah masih tergolong di dalam golongan miskin bandar. Belia adalah antara yang paling ramai sekali berada di dalam golongan RM3,500 ke bawah. Ini kita perlu akui. Walaupun kita rasa macam agak sedih sikit untuk kita akui benda ni, tapi inilah realiti yang berlaku di Malaysia. Tetapi sekiranya you tanya adakah kita mampu untuk kita selesaikan atau tidak, insya-Allah saya yakin kita mampu. Kerana apa? Komuniti ASEAN pada ketika ini menegaskan bahawa ekonomi adalah antara satu benda yang perlu kita perkukuhkan. Betul. Dan kita mempunyai halal tuju untuk menjadi keempat kekuatan ekonomi di dunia. Banyak program yang ASEAN dan negara kita sendiri telah jalankan, dan esok malam ini kita ada dinner dan launching untuk program leveraging on e-commerce, the way forward for Asian youth in business. Ini adalah antara program yang melibatkan kesejahteraan ekonomi di kalangan belia yang perlu diambil maklum dan perlu disertai oleh belia-belia ASEAN agar kita tidak ketinggalan di peringkat dunia. Okey bang. Macam yang abang semua panel cakap tadi, kita memandang ke hadapan. Kita memandang ke hadapan lagi 35 tahun, bagaimana kita mahu memajukan ASEAN dan sebagainya. Jadi, saya nak bertanya kepada abang Man, bang. Sebagai sebuah pertubuhan yang terbesar di Malaysia bang, dengan keanggotaannya hampir 3 juta ahli, apa peranan Majlis Belia Malaysia? Apa peranan MBM dalam merealisasikan, dan kita nak macam mana apa peranan dia untuk mencapai sasaran matlamat ASEAN ni? Okay, pertamanya pada pandangan saya, Majlis Belia Malaysia ni peranan yang utamanya adalah menjadi sebagai bukanlah pendesak tetapi rakan strategik kepada kementerian dan juga kalau kita kata kerajaan lah. So daripada mana kerajaan nak bercakap dalam konteks ASEAN, hal berkaitan dengan belia adalah pastinya Majlis Belia Malaysia bertindak sebagai penasihat lah kepada kerajaan. So setiap tahun kita ada SOMY, SOAMY, dipanggil Summit of Asian Ministries Youth. So dekat situ sebenarnya suara yang ataupun idea yang dibawa oleh pimpinan kerajaan dalam SOMY itu mesti datang daripada Majlis Belia Malaysia. So kalau kita kata kita ada kekuatan 3 juta ni, apa yang kita boleh buat, peranan kita of course lah dalam CAYC. Kita nak lock kedudukan kita punya pengaruh dalam CAYC ni, komuniti belia ASEAN ni, sekurang-kurangnya Secretary General. Kalau dalam konteks ASEAN, kita nak mengekalkan sama ada Presiden ataupun Secretary General. Dan yang paling penting adalah menentukan kedudukan pentadbiran ataupun HQ sama ada CAYC ataupun AYC. Way pun ada di Malaysia, kita kekalkan di Malaysia. Bila ada di Malaysia, jadi daripada segi geografinya, ASEAN akan memandang kepada Malaysia. Kekuatan 3 juta tu sebenarnya untuk menampung kekuatan ataupun kelantangan suara Majlis Belia Malaysia untuk menjadi penasihat utama kepada kerajaan. Itu dunia memang tak dapat sangka lagi. Memang Majlis Belia Malaysia adalah macam abang kata memang anchor pergerakan belia di dunia sebab keanggotaan kita yang kukuh dengan suara yang orang kata kita ni kira pelampias lah suara belia ni. Jadi okey, saya nak bertanya kepada Abang Amir kembali bang. Dengan ASEAN ni kita nampak apa cabaran dia, kita nampak apa kelebihan kita. Jadi saya nak tanya abang, dengan perbezaan budaya, dengan beza bangsa dan agama, okey, di antara keanggotaan negara-negara ASEAN ni, kita dapat capai ke matlamat ASEAN ni? Sebab kita tahu perbezaan agama antara 10 buah negara, perbezaan bangsa, perbezaan bahasa, percakapan. Jadi dengan perbezaan ini mampu ke matlamat komuniti ASEAN ni kita capai?
Soalan ni agak berat sikit saudara moderator bagi pula. Tapi insya-Allah saya yakin dan mampu kerana sejak 400-500 tahun dahulu Melaka telah menjadi pusat perdagangan dunia. Bahawa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca pada ketika itu. Dan kita lihat trading perdagangan ini telah berlaku di antara semua negara-negara ASEAN yang dulu belum wujud ASEAN lagi. Kita telah mendapat hidup dalam keadaan harmoni dan menjalankan perniagaan dengan baik. So itulah keistimewaan masyarakat Asia Tenggara. Bahawa kita adalah masyarakat yang paling bertoleransi di dunia. Bahawa kita boleh menerima dan menghormati silang budaya antara negara-negara ASEAN. Dan dengan prinsip itulah saya yakin kita akan berjaya untuk mencapai matlamat ASEAN. Kalau saya boleh tambah sikit. Saya nak tanya sebenarnya. Kalau saya boleh tambah sikit. Ya, Pak. Ada banyaklah sangat perbezaan ni. Orang kata cari titik persamaan, tetapi yang paling penting sekali satu cita-cita iaitu harapan. Kita ada harapan tentang ASEAN ni. So kalau kita ada harapan tentang ASEAN ni, kita tengoklah mana-mana perkara yang memang kita boleh fight, terutamanya dalam belia ni. Kalau keusahawanan, yang paling penting sekali tu indeks belia ASEAN ni kita kena keluarkan. Betul. Kita tahu indeks belia ASEAN, kita tahu kat mana kita punya perbezaan, jurang di antara belia-belia. Yes. Kalau saya boleh komen sikit, nak bandingkan Malaysia dengan New Zealand, macam Vietnam dan Cambodia memang terlalu jauh lah. Betul. Baru dalam proses demokrasi dan belinya pun sana sangat dikawal dan ketat. Kalau kita bercakap sekarang ni payah, mereka lagi susah. Betul. Untuk bercakap. Tetapi saya yakin peranan Majlis Malaysia ada harapan tu, cita-cita tu yang akan memacu kejayaan, cita-cita kejiranan ASEAN yang besar. Pendapat Abang sekarang pula? Umum saya boleh katakan kita tengok moto ASEAN itu sendirilah. Moto dia pun dah tulis itu, satu misi, satu visi dan satu komuniti. Itu pun kita dah nampak, dia dah menggambarkan macam mana ASEAN itu sendiri. Okey, saya rasa kita relax dulu. Perbincangan kita makin menarik bang. Banyak lagi soalan ni. Okey, kita berehat sebentar, kita basahkan tekak, kita betulkan tarik nafas semua dulu, kita sambung sebentar lagi. Malaysia lah. Anak Malaysia memang life dia orang survive. Pasal anak kita ni bagus, dia tak minta sedekah. Kalau you anggap budak tu anak you, kita anggap anak tu anak kita. Kita nak tak anak kita tak ada pelajaran? Nak tak anak kita tidur tak selesa? Nak tak? Of course tak nak. So, you buat. Tak mampu, Allah ada. Cita-cita saya nak jadi askar satu hari nanti. Sebab nak bertahankan negara Malaysia. Malam mak berkejut, Mio makan. Mak apa peluk dia. Mak apa peluk, dakap dia, peluk sayang dia. Dia akan kata, yang dia, mak saya pun tak pernah dakap saya macam ni. Suka main-main, ada program. Lepas tu, jalan-jalan, pergi shopping. Whatever you do charity, kita buat kerana Allah, insya-Allah. Everything cukup. Mak apa buat kerana Allah, duit tak ada, duduk rumah banglo. Orang tak tahu how dia fikir I want to pay the rental. But I still duduk rumah banglo. Because anak-anak mak pas selesa, ada tilam, ada bantal. There's no rain. I don't want them to know how difficult. Because kalau difficult to get it, is ujian Allah. Orang lain semua pakai van, donate by somebody. For artikel, we buy ourselves and we pay every month for 1,400. It's a van, vehicle nak bawa budak-budak. Memang susah for me, tapi whatever I ask from God, dapat. Mak pa tak ada kederat nak cari duit banyak kan. You have to ambil berat. Nak tanya, you all 1, 2, 3 orang ada anak. You can ask them, nak apa nak tu. Mak apa? Boleh tanya? Banyak program. Banyak program. Yang paling sedih? Mana ada? Ha? Tak ada. Tak ada. Semua happy je. Bagus Zaitan ni kan?
Dia kita yang atur. Keluar dia kain putih. Dia black ke, green ke, hijau ke tu. Itu nak jadi majusi ke, nak jadi Islam ke, nak jadi Yahudi ke apa. Kita. Kita is the one who bring them there. Sama ada kita tak boleh dia, sama kita biarkan dia dari surrounding, semua kita. Kan bagi bulan raya, puasa ramai. Jemput ni, jemput tu, ramai orang nak itu. Tapi the time that you are not, is not a festive time. Do you all remember us? You all tak peduli. Yeah, sorry to say, it's a name. You want something to someone to know. This is what the charity you do. Whatever you do charity, kita buat kerana Allah, insya-Allah. Everything cukup. Ayah dah tak ada. Dah lama awak tidak ada. Ibu? Sama juga. Tinggal juga. Assalamualaikum, selamat kembali kepada wawancara khas Majlis Belia Malaysia. Belia Pemacu Komuniti ASEAN. Okey, kita dah dengar pandangan daripada semua panel. Sekarang ni saya nak tanya soalan yang orang kata khususnya untuk Belia dengar soalan ni ya. Abang Syirhan, saya tujukan soalan ke abang. Melalui platform dan pembentukan ASEAN, apakah kelebihan yang dapat Belia di Malaysia kita, di Malaysia, di negara kita ini gunakan dalam memajukan diri masing-masing? Saya sebenarnya paling seronok soalan ni lah. Sebab kelebihan tu ke tadi saya pun nanti sahabat-sahabat yang ada dia dah seronok. tambah. Saya rasa sahabat-sahabat lain pun mungkin ada nak tambah. Cuma yang saya boleh katakan sekarang ni, kita sendiri dapat lihat kalau satu keluarga lah, kalau kita bergerak sendiri, kita dari segi kelebihan, dari segi kalau kita sesama kita mungkin tak luas. Tapi bila kita dah satu keluarga yang besar, ada 10 negara, kelebihan yang dia dapat dirasai bersama. Contoh saya boleh katakan dari segi, kalau katalah dari segi sudut ekonomi ni, segi belia contohnya. Belia sekarang kalau saudara-saudara semua dapat tahu, kita nampak sekarang ni orang lebih kepada untuk online. Online ni maksudnya dia meluas. Bukannya sahaja dalam Malaysia, malah sekarang ni perkembangannya boleh ke sampai negara. Kalau ASEAN, 10 negara ASEAN ni dia boleh. Saya bagi contoh, kalau kata dulu kat Malaysia ni kita terkenal di Terengganu keropok ikan,
sekarang ni kalau di Indonesia tu, diorang tak ada kumpul ikan tu, diorang boleh secara online. Betul. Diorang kita sampai Sebab- networking kita tu. Betul. Sebab komuniti ASEAN tu sendiri memang kita nak cipta satu blok di mana Betul. dulu kita rasa macam Terengganu jauh ni nak pergi. Sekarang tak ada masalah. Penciptaan ASEAN tu kita akan rasa macam Cambodia. Okey, jom kita pergi Cambodia beli barang. Itu yang ASEAN tu kan, Bang. Okay. Dan saya boleh sentuhkan lagi kelebihan yang ada. Seperti yang saya kata awal tadi, kita boleh mengintai pada satu-satu negara yang ada sebagai satu contoh. Contoh sekarang ni di Malaysia ni, kalau seperti Abang Mazri cakap tadi, mungkin saya boleh katakan Malaysia ni sekarang sedang diintai dari segi tokoh kepimpinan yang ada. Betul. Dari segi produk kepimpinan yang ada, program yang ada, dan seperti macam Abang Mazri katakan tadi, hampir boleh dikatakan kita ini boleh kata macam penggerak lah. Penggerak ataupun yang lead dari segi dalam youth development ataupun pembangunan belia yang ada sekarang. Kita tengok dari segi Presiden Way-nya yang ada di Malaysia. Kita ada juga AYC Commonwealth. sekarang, Commonwealth. Semua yang ada di Malaysia. Dan saya boleh katakan juga Malaysia ni juga dengan adanya terjalin ni ASEAN ini, kita di sini kita boleh sendiri menawarkan ataupun kita boleh kata menawarkan peluang ataupun satu produk daripada kita lah, contoh daripada kita macam mana pembangunan belia sendiri di Malaysia dengan adanya indeks belia, dengan ada wujudnya sekarang ini dasar belia Malaysia yang sekarang ini kita sedang dibangunkan dan sekarang kita sedang nak jalankan di seluruh negara kita, dasar belia Malaysia yang kita akan target untuk 20 tahun akan datang dasar belia Malaysia. Dan pembangunan ini kalau kita dapat lihat berbanding, boleh saya katakan berbanding dengan negara ASEAN yang lain, saya boleh katakan kita antara yang ke hadapan dari segi pembangunan belia untuk memajukan belia di negara kita lah. Dan dalam masa yang sama juga boleh menjadi contoh ataupun kita boleh katakan Okey, untuk macam tu, okey betul. Saya sokong apa yang abang cakap. Jadi, okey saya tanya kepada abang Amir. Apa kelebihan dia ASEAN ni kepada belia? Apa yang orang kata apa belia boleh buat? Apa belia boleh buat dengan adanya ASEAN ni? Dengan adanya ASEAN, kelebihan yang belia boleh buat. Pertamanya, market kita semakin besar. Betul. Kalau dulu market kita hanya ada 23 juta Betul. rakyat Malaysia. Tapi dengan wujudnya komuniti ASEAN, market kita adalah 600 juta. Bayangkan kalau kita dapat kutip 1 sen saja daripada 600 juta. 1 sen saja. Betul. Andai kata tak payah satu hari 1 sen, seminggu 1 sen daripada 600 juta. Bayangkan bagaimana besarnya pendapatan belia tu sekiranya dapat di tahap 1 sen. Kita tak payah cakap $1. Dengan GDP 2.4 trilion tak salah saya, Menteri. US dollar. Bayangkan kiranya kita dapat cedok sedikit saja untuk belia di Malaysia ni ambil manfaat daripada GDP. Kalau saya boleh tambah sikit, Ya, bang. cita-cita kita ni, saya ingat kalau kita ada ASEAN Charter, menteri-menteri, Perdana Menteri, wakil-wakil negara ni masih lagi menjadi jurucakap yang paling berkesan dan berkuasa lah. Betul. Jadi kalau kita boleh memberi pandangan, kalau kita ada mungkin seminar ke, 2 perkara lah saya minta untuk lebih konstruktif cita-cita kita ni tentang pembangunan belia ASEAN ni. Satu, kita kena ada Universiti ASEAN. Mungkin Malaysia boleh offer macam mana kaedah pendanaannya tu bincanglah di peringkat ASEAN Charter. Dan keduanya adalah di Malaysia kita ada SMI Bank, Small Medium Industries, tapi kita buat peringkat ASEAN. So dekat situ kita bagi kuota pada negara-negara tertentu berdasarkan kematangan pergerakan belianya, dan kita open market dalam konteks belia saja. Dekat situ saya ingat mungkin ada benda yang lebih signifikan dan realistik untuk kita jayakan daripada segi komuniti belia ASEAN. Sikit lagi saya nak tambah dari segi kelebihan yang ada bila negara ASEAN ini. Mungkin pada dulu kita dapat lihat kita ni nak bergerak ke satu negara agak sukar. Sebab kita sendiri akan rasa macam mana negara nak pergi Thailand takut. Ketakutan yang orang kata tak perlu ada pun sebenarnya. Betul. Nak pergi Thailand takut, kita nak masuk pergi ke Cambodia, dan kita dulu tak pernah terfikir pun nak pergi ke Myanmar, nak pergi ke Laos. Yang sedangkan dulu Singapore. kita tengok kalau kita tengok cerita-cerita, kita tengok macam cerita Rainbow tu. Ganasnya bila dia pergi ke Laos ada macam ni dia orang berperang, kita takut. Vietnam. ASEAN ini kita dah buatkan satu komuniti, kita dah nampak family, so perasaan takut tu dah kurang.
Macam saya petik apa yang KJ cakap, YB KJ cakap. Dia ditanya kepada dia, apakah masuk ASEAN kepada YB? YB jawab satu je, home. Inilah home saya. Kediaman saya. Macam yang YB cakap, ke rumah kita. Jadi lepas ni saya rasa memang tak ada masalah pun. Belia nak ke mana saja dalam 10 negara ni, kita memang tak ada masalah kalau kita nak merantau dan cari peluang dan sebagainya. Dan satu lagi dari segi belia, dari segi skop belia ni, kita lepas ni nak buat program networking kita dah cantik. Betul. Ni maksudnya G2G antara negara kita pun senang. Contohnya Majlis Belia Malaysia, kita nak berurusan dengan Indonesia, kita dah senang, kita dah kenal KNPI ataupun KNPI. Lepas tu Youth Organisation di Indonesia. Kita dah tahu siapa yang di Vietnam, siapa yang di Cambodia, siapa yang di Thailand. So maksudnya networking yang ada ni, salah satunya dia memang tunjukkan kelebihan lah. Dengan ada networking yang baik ni, ada salah satu kelebihan yang wujudnya ASEAN itu sendiri. Okey, baik. Sekarang ni saya nak tanya kepada semua panel. Okey, kita bincangkan untuk soalan yang terakhir. Apakah pandangan dan pendapat belia di Malaysia khususnya yang didengar dalam memantapkan lagi komuniti ASEAN? Apa yang belia kita gairah nak untuk ASEAN ni? Apa kegairahan belia kita? Kita start dengan Abang Amir dulu lah. Kita start dengan Abang Amir dulu. Bagi peluang daripada apakah yang belia nak. Yang pertamanya, first kali belia perlukan kestabilan politik. Kestabilan politik. Mana-mana belia dalam dunia perlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, kita takkan dapat mengembang menjadi negara yang maju dan melahirkan belia yang berwawasan. Yang kedua, cita-cita ASEAN yang begitu menarik. Dan ini adalah harapan baru kepada belia-belia ASEAN. Kita harus menyantuni belia-belia ASEAN ini untuk mencapai cita-cita ASEAN tersebut. Dan yang ketiga rasanya, selain daripada cita-cita dan kestabilan politik, adalah ekonomi. Without money we cannot do anything. Betul. Itu saya sokong. Dan kita perlukan ekonomi dengan ekonomi belia di ASEAN ini berada di tahap yang baik agar kita mempunyai purchasing power. Betul. Purchasing power, dan kita boleh bargain dengan kesatuan. Contoh, suatu hari ASEAN boleh bargain dengan EU. ASEAN boleh bargain dengan Amerika. Dengan China sendiri. Seandainya kita mempunyai kekuatan ekonomi. Abang Man pula macam mana, Abang Man? Kalau saya tambah sikit daripada saudara Amir tadi tu, selain daripada kestabilan politik, keselamatan mesti dijaminkan. Maksudnya usahalah pemimpin-pemimpin dalam negara ASEAN ni tentang hal keselamatan. Sebab kalau ada konflik, kita pun ada dengar beberapa konflik, cita-cita ASEAN kita yang besar tu mungkin boleh terencak lah. Dan yang keduanya tentang berkaitan dengan ekonomi ni, saya ingat kooperatif ni kena digerakkan. Kalau ia telah berakar dan membudaya di Malaysia, kita tak tahu di negara-negara ASEAN yang lain mungkin boleh dibudayakan juga. Dan saya emphasize sekali lagi, dua hasrat kalau boleh kita gerakkan. Pertama, penubuhan industri ASEAN, dan yang keduanya SMI Bank, macam SMI Bank tapi untuk belia ASEAN. So dekat situ kita memang akan mengangkat bargaining power, kita punya purchasing power. So that dekat situ kita boleh mengembangkan lagi dah. Dan belia-belia di peringkat bawah pun memang bergantung harap pada Majlis Belia Malaysia. Kita akan terus menyorakan, dan faedah-faedah selepas itu dengan kerjasama kerajaan, antara kerajaan ni lah, so mereka akan raih bersama. Abang Syahan pula macam mana, Abang Syahan? Saya setuju dengan kedua-duanya. Saya setuju dengan kedua-duanya sebab dia dah merangkumi apa yang nak disampaikan. Cuma saya nak tambah sedikit lagi dari segi keselamatan tu, untuk pengetahuan semua juga, kita ASEAN ini kita bersetuju, sama-sama dah bersetuju bahawa zon ASEAN ini adalah zon kita tolak nuklear. Maksudnya kita memang bukanlah ada yang hub ataupun yang untuk pembangunan nuklear tak ada di dalam nuklear dan ASEAN. Weapon of Mass Destruction, WMD. Dulu kita ada Zofan kan? Okey, Bang. Freedom. Sebab apa? Mungkin diusahakan lagi lepas ni kita wujudkan lagi topik macam ni. Ini memang topik yang sangat best ni untuk kita bincangkan. Jadi terima kasih kepada semua panel-panel saya, saudara Sherhan, saudara Manzri dan juga saudara Amir. Kita jumpa lagi wawancara seterusnya. Nantikan daripada Majlis Belia Malaysia live daripada Kota Bangkok. Mantap.